Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat menyambung kuliah kita semula. Pada malam ini untuk kita membaca Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Baik. Sebelum kita sambung kuliah kita pada malam ini, saya nak bertanya berkenaan dengan suara. Macam mana, jelas ke tak suara? Suara jelas ke tak? Bagaimana dengan kualiti suara? Minta sikit respon. Lepas tu kita akan sambung kita punya kuliah. Okey ke tak suara? Baik. Kalau suara jelas, kita sambung. Kita sambung kuliah kita pada malam ini daripada kitab Syama'il Syarifah, hadis yang ke-48. Hadis yang ke-48. Hadis yang ke-48. Dan kalau kita tengok kitab ni daripada awal, iaitu kalau kitab ni disusun daripada kitab Syama'il, daripada kitab kitab Al-Jami'us Saghir, bukan Syama'il, kitab Al-Jami'us Saghir. Kalau kita tengok daripada awal, maka hadisnya bernombor 6517. Tapi kalau kita melihat daripada awal kitab Syama'il Syarifah ni, hadisnya ialah bernombor 48. Baik, kita sambung hadis yang ke-48. Kana ahabbul fakihati ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rutaba wal bittigh, rawahu Ibnu Adi an Aisyah radhiyallahu taala anha wan Nuqani fi kitab al-bittigh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang ke-48 adalah buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah buah rutab dan tembikai. Adalah buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah buah rutab dan tembikai. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ibnu Adi daripada kitab Al-Kamil, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga diriwayatkan oleh Nuqani dalam Kitabul Bittigh, kitab Al-Bittigh. Kitab Al-Bittigh iaitu kitab berkenaan dengan tembikai. Al-Bittigh ni tembikai. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni yang kita baca, iaitu buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah buah rutab. Rutab ni ialah kurma yang basah, kurma lembut, maka dipanggil rutab. Dia buah ni, buah kurma, dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Kalau kurma yang masih muda dipanggil balah.
Dan kemudian lepas tu dia akan jadi lembut, dipanggil rutab. Dan kemudian bila dia kering, maka dipanggil tamar. Dan kalau dia kurma tu macam dah lama lagi, macam dah nak rosak, maka dipanggil dakal. Itu adalah hadis tadi disebutkan bahawa Rasulullah SAW makan dakal. Dakal ni maknanya kurma lapuk, atau kurma lama. Tapi dalam hadis ni yang dibaca ialah antara buah-buahan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah buah rutab dan juga bittiq. Bittiq ialah buah tembikai. Rutab ialah buah yang kurma yang basah tu. Dia sebenarnya kalau kurma kering, macam biasanya orang jual kurma ajwa, itu panggil tamar dalam bahasa Arab. Dan kalau kurma yang basah, maka ia dipanggil rutab. Jadi ada beza di antara rutab dan di antara tamar dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita panggil kurma. Jadi sebab itu terjemahan dalam bahasa Melayu kurma. Jadi kalau kurma itu basah, macam kurma yang lembut basah tu, maka dipanggil rutab. Dan kalau kurma kering, maka dipanggil tamar dalam bahasa Arab. Jadi hadis ni adalah riwayat Said Ibn Adi daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Nuqani dalam kitab Al-Bittiq daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Tirmidzi, Imam Suyuti mengisyaratkan bahawa hadis ni ialah hadis yang dhaif. Hadis ni ialah hadis dhaif. Jadi para ulama sebutkan kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana suka makan kurma dan juga suka makan kurma basah dan juga suka makan bittiq, iaitu tembikai. Kerana rutab ni panas. Rutab ni ialah apa? Panas. Dan tembikai ialah sejuk. Tembikai ni sejuk. Memang Nabi SAW punya kebiasaan ialah baginda SAW bila baginda makan, baginda tidak akan makan, maknanya hanya satu makanan yang satu sifat saja. Tapi bila baginda SAW makan, baginda SAW ada menggabungkan di antara satu makanan yang mempunyai satu sifat dengan makanan yang bersifat lain. Contohnya macam dalam hadis ni, baginda SAW suka makan rutab, panas, dan baginda SAW juga suka makan tembikai. Jadi rutab dan tembikai tersebut akan menjadi seimbang bila dimakan sekali. Cuma adakah Rasulullah SAW hanya makan dalam satu keadaan baginda gabungkan sekali? Kalau baginda SAW menemui kedua-duanya, baginda akan gabungkan sekali. Kerana itu ada riwayat bahawa Nabi SAW makan antara panas dan juga sejuk. Bukan makanan tu panas sejuk tu dari segi rasa dia, tetapi dari segi kesan daripada makanan tersebut. Kan kadang-kadang kan makanan tu kadang kita rasa tak panas pun, tapi bila kita makan kadang dia menyebabkan makan jadi macam apa? Menyebabkan badan kita panas. Jadi kurma ini dia sifatnya ialah dia memanaskan badan. Dan tembikai pula menyejukkan badan. Jadi Nabi SAW kalau baginda jumpa kedua-dua makanan tersebut, maknanya baginda SAW suka makan antara dua makanan tu. Baginda ada gabungkan di antara dua makanan tersebut. Dan kalau kita baca dalam Syama'il Tirmidzi juga, kalau kita baca dalam bab buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah SAW, maknanya baginda menggalakkan bila kita makan, maknanya jangan kalau kita makan yang panas je. Makanan yang mana bersifat panas. Ataupun jangan makan yang sejuk saja. Jadi baginda SAW akan gabungkan di antara yang panas dan di antara yang sejuk. Kerana itu juga kalau kita sebelum ni kita dah baca bahawa Rasulullah SAW bila baginda minum madu. Madu ni panas. Tapi baginda SAW ada campurkan madu tu juga dengan air.
Jadi air tu kita tak air sejuk yang biasa ni bukan sejuk sangat, sejuk yang biasa. Jadi bila dicampurkan, maka air itu menjadi madu itu dia punya panas dia menjadi kurang. Dan bagi dia sallallahu alaihi wasallam minum. Dan begitulah pada banyak keadaan. Jadi kalau kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan kepada kita bila kita makan, maknanya jangan makan makanan yang hanya satu sifat saja berterusan. Bahkan juga kalau kita makan satu keadaan, satu masa kita makan makanan yang panas, maka elok kita makan juga makanan yang mana dia sejuk. Tetapi ini ialah juga kena tanyalah kepada pakar makanan. Mana kita kata doktor, orang yang pakar makan apa makan panas, apa makan yang sejuk. Jadi kita gabungkan di antara dua makanan tersebut, maka inilah yang terbaik. Bahkan memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab perubatan yang lama-lama pun tulis bahawa kalau kita makan satu jenis makanan saja memang dia tak elok. Tapi kadang-kadang kita makan yang ni, juga kita makan yang ni. Contoh macam kita macam makan daging panas. Jadi bila dah makan daging, maka cari makanan yang mana dia menyejukkan badan. Kan? Contoh kata macam, yelah, mainnya contoh macam makan satu makanan yang macam bersifat satu keadaan berterusan, memang tak elok. Contoh kita makan masin saja pun tak elok. Manis selalu pun tak elok. Kan masam selalu pun tak elok. Tapi kadang-kadang kita juga ada makan antara masin, tapi kadang-kadang lepas tu kita juga makan digabungkan dengan makanan yang lain, yang sifat dia lain. Kalau kita lihat daripada sunnah Rasulullah SAW dalam pemakanan, mana baginda ada tunjukkan pada kita. Maknanya bila kita makan, gabungkan di antara dua jenis yang sifatnya tak sama supaya jadi seimbang. Tetapi selagi dia boleh digabungkan. Kalau tak boleh gabung, maka jangan dilakukan. Contoh macam antara susu dengan ikan. Maka tak boleh digabungkan. Maka jangan gabungkan. Tapi apa yang boleh digabungkan, maka kita disunatkan untuk menggabungkan makanan tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam bab makanan, Rasulullah SAW amat menjaga, mana kalau makan, makanan yang memanaskan badan, bagi dia juga ada makan makanan yang menyejukkan badan. Atau bagi dia akan kurangkan kepanasan makanan tersebut dengan makanan yang mana menyejukkan badan. Sebab tu kalau kita lihat kan, Rasulullah SAW ada makan, dalam hadis Rasulullah SAW ada makan kambing. Dan bila Rasulullah SAW makan kambing, kita lihat bahawa lepas tu Rasulullah SAW minum air yang, maknanya air yang kita kata air perigi. Baginda Rasulullah SAW dia minum. Jadi air perigi ni, dia kan kambing panas, tapi baginda SAW minum air yang sederhana sejuk. Bukan sejuk sangat, bukan ais. Jadi ini kita lihat bahawa apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik. Kalau kita baca dalam syarah ni, kerana disebutkan di sini macam saya terangkan tadi, rutab ni panas. Kan rutab ni adalah apa? Panas. Rutab panas dan tembikai ialah sejuk. Tembikai sejuk, maka dia akan menurunkan kepanasan tu dengan apa? Dengan kepanasan rutab tu akan diturunkan dengan tembikai. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita di negara kita ini, negara kita ialah secara umumnya ialah bermusim yang sederhana. Kita berada di Khatulistiwa. Jadi negara kita musim sederhana. Tapi kalau kita pergi di setengah negara, di sana ada musim panas dan juga musim sejuk. Musim panas dan juga musim sejuk. Kita pergi setengah negara. Jadi orang-orang yang ada mereka ada musim panas dan musim sejuk, maka mereka ambil berat pemakanan, apa makanan yang memanaskan dan apa makanan yang menyejukkan. Saya hanya ini sebagai perkongsian. Kalau bila musim panas, macam saya dulu masa belajar di Pakistan, orang Pakistan biasanya bila musim panas, mereka suka makan tembikai.
Dan memang betul, bila musim panas kita makan tebikai, badan sejuk. Badan memang betul-betul cepat sejuk. Jadi bila musim panas, kalau makan tebikai, memang betul cepat sejuk. Negara kita sebab kita tak berasa sebab kerana kita tak biasa dengan musim panas dan musim sejuk. Tapi kalau kita memang tengah betul-betul musim panas, kalau kita makan tebikai, memang badan kita dari rasa sejuk. Satu lagi iaitu kalau mereka bila musim sejuk pula, apa mereka makan? Mereka antara yang mereka makan ialah mereka makan telur rebus tu. Memang telur rebus kalau makan dia akan panaskan badan. Ini sebagai perkongsian saja. Jadi makanan ni memang ada sifat kan panas sejuk kan, memanaskan badan dan menjujukkan badan. Jadi di antara kalau di negara India Pakistan, biasanya bila mereka musim sejuk ni, mereka akan panaskan badan dengan makan telur. Selain dari itu juga mereka minum teh lah. Teh kan, teh susu tu. Urdu panggil chai. Jadi bila mereka minum chai, badan agak panas. Mungkin juga satu lagi chai tu panas. Tapi minum chai ni bila musim panas lagi badan akan, bila musim sejuk badan akan jadi panas. Dan kalau satu lagi mereka bila musim sejuk makan telur. Sebab tu kalau kadang kalau jalan-jalan tu banyak budak-budak apa semua orang ini jual telur. Jual telur rebus. Kemudian kalau musim sejuk kalau musim sejuk panas mereka akan makan tebikai. Banyak makan tebikai untuk sejukkan badan. Baik. Jadi Rasulullah SAW suka makan rutab dan juga bitikh, temikai. Dan memang dalam hadis pun ada disebutkan bahawa baginda ada makan rutab dan juga makan temikai. Tapi hadis ni dari segi sanad ni ialah dhaif. Hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Kana ahabbul lahmi. Riwayat yang kedua tu riwayat Nuqani. Nun waw qaf alif nun ya. Nuqani. Nuqani. Imam Nuqani dalam kitab Al-Bittiq daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua tu riwayat Nuqani. Nun waw qaf alif nun ya. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang seterusnya, kana ahabbul lahmi, hadis yang ke-49 ya. Kana ahabbul lahmi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-katif. Rawahu Abu Nuaim an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adalah bahagian daging, adalah daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah daging katif. Katif ni ialah daging di bahagian bahu. Adalah daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daging bahagian bahu. Ini riwayat Abu Nuaim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Imam Abu Nuaim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Di antara bahagian daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bahagian daging bahagian bahu. Bahu ni maknanya kalau untuk binatang maknanya kalau kita bahu kita kat sini kan. Kalau binatang maknanya bahagian yang atas daripada peha. Kira kaki kanan, kaki depan, bahagian atas kaki depan. Kalau kita kata bahagian peha lah kan. Sebab kalau kan kaki dekat bahagian atas tu. Bahagian peha lah, bahagian yang lembut tu. Jadi di sini disebutkan kerana bahagian daging situ ialah merupakan daging yang paling baik. Ialah daging yang paling baik. Dan juga yang paling mudah untuk masak. Dia bahagian tu yang paling lembut kan. Dan juga satu juga bahagian daging tersebut ialah bahagian yang paling cepat dihadam. Maknanya bila orang makan, bahagian tersebut ialah daging yang paling cepat dihadam. Imam Hafiz Iraqi berkata bahawa sanad hadis ini dhaif. Tetapi dalam kitab Bukhari Muslim, Sahihain, dalam Bukhari Muslim, ada diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadis yang lebih kurang sama makna dengan hadis ni. Mana hadis yang kita baca ni, iaitu, kana ahabbul lahmi ilaihi al-katif, daging yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah bahagian bahu. Maknanya bahagian atas kaki.
kaki depan. Bahagian atas kaki depan. Jadi di sini bahu, di sini makna bahagian atas kaki depan tu lah kan. Jadi hadis ni sanad dia dhaif. Hafizur Raqi berkata bahawa hadis ni sanad dia dhaif. Tetapi dalam kitab Bukhari Muslim ada riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi tu riwayat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang lebih kurang sama makna, iaitu disebutkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata, aku telah letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu talam sarit, satu bekas daripada sarit. Sarit ni maknanya roti yang diletak dia dicampurkan dengan kuah daging. Dan juga sarit dan juga daging. Aku letakkan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam satu talam atau satu bekas yang diisi dengan sarit dan juga daging. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah makan bahagian kaki depan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah makan bahagian kaki depan dan bahagian tersebut ialah merupakan bahagian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kan, kita tengok kaki binatang. Kalau kita tengok kaki kan, kaki tu macam ni kan. Kaki. Jadi bahagian bawah ni tak ada daging sangat. Tapi kalau kita pergi bahagian atas ni, yang berhampiran dengan yang bahagian atas yang nak dekat dengan bahagian kita kata bahagian dada. Bahagian situ ialah merupakan bahagian daging yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bahagian atas, bahagian yang berhampiran dengan bahu, peha lah kalau kita ikut. Bahagian tersebut ialah bahagian peha. Dia sebab kerana dia begini. Kalau untuk kita bahu, kalau untuk kaki kita panggil peha. Tapi binatang dia kan empat kaki, empat tu semua kita panggil peha. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab juga dikatakan katif. Katif ni kalau kita terjemah ialah kita terjemah bahu. Katif ialah kita terjemah bahu macam dalam hadis tadi tu. Tapi kalau kita pergi pada binatang, maka bahu bagi binatang ialah bermakna bahagian peha kaki depan. Bahu bagi binatang ialah makna bahu bagi kambing sebagai contohnya. Bahu bagi kambing kat mana? Bahu bagi kambing ialah dekat bahagian peha depan lah. Kan? Kalau kata belakang memang dipanggil peha lah. Tapi kalau kata bahagian depan, bahagian kaki depan, kita panggil pun peha. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab dibezakan, dibagi katif, iaitu bahu. Bahu yang dimaksudkan itu ialah peha bahagian kaki depan. Supaya jangan salah faham lah. Kalau kita terjemah katif tu betul ialah bahu, macam yang saya terjemahkan tadi. Tapi maksud iaitu bahagian peha kaki depan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya orang yang cintakan kepada Rasulullah SAW, apa yang baginda suka, maka itu juga dia suka. Maka kalau kita makan kambing, maka tak salah. Dengan niat sunnah, kita makan, bila kita pilih bahagian, kalau contoh kata kita boleh pilih lah, kita pilih juga bahagian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau kita lihat, sahabat radhiyallahu anhu bila mereka hidangkan kambing kepada Rasulullah SAW, kita tak pasti dulu macam mana mereka potong. Boleh jadi dulu mereka potong kambing pun, potong bahagian yang besar-besar. Mereka sendiri lihat, baginda SAW pilih bahagian peha kaki depan, maka baginda SAW makan. Kemudian mereka riwayatkan, aku lihat baginda SAW makan bahagian tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa baginda suka bahagian tersebut. Apa yang baginda SAW pilih itulah merupakan bahagian yang terbaik. Maka, dan apa yang baginda tunjuk, itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita lihat, baginda SAW sendiri makan satu makanan yang mana dengan sekian caranya, maka kalau kita lakukan perkara tersebut, maka sudah pasti masa kita lakukan itu dengan niat sunnah, maka kita akan mendapat pahala. Jadi kalau contoh katalah kita cari bahagian kambing ke kan, kemudian katalah kambing panggang, grill, kita nak bahagian peha,
dengan niat ikut sunnah Rasulullah SAW, maka insya-Allah kita akan mendapat pahala. Ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita suka apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Para ulama hadis banyak menyebut, kan, macam masa saya belajar hadis pun, mereka ustaz-ustaz saya banyak kali sebut. Bahawa di antara tanda kita cinta Rasulullah SAW ialah kita suka apa yang baginda suka. Ini adalah penting kalau kita baca pasal Nabi SAW suka sekian-sekian perkara, maka kita juga suka apa yang baginda SAW suka. Jadi ini antara tanda cinta pada Rasulullah SAW. Kan contoh satu orang dia cinta pada satu orang, apa yang orang tu suka pun dia akan cuba suka perkara tersebut. Satu orang dia tergila-gilakan artis. Kan, artis. Maka apa yang artis tu suka, dia suka. Bahkan apa dia ada kaitan dengan artis tu, dia akan suka. Kan? Na'udzubillah, apa yang berlaku? Kadang-kadang, dulu pernah berlaku. Satu syarikat, mereka telah jual. Hanya apa? Bekas je pun. Mereka telah jual bekas. Dekat bekas tu ada apa? Bekas tu ada gambar artis tu. Sanggup ada orang, dia pergi dapatkan bekas tu, walaupun dah kotor, dia basuh untuk semata ambil gambar tu saja. Gambar yang daripada bekas tu. Itu orang kata tanda cinta. Tapi itu kalau macam tu tak ada orang kata gila pun. Tak ada orang kata gila. Jadi sepatutnya kita dengan kekasih kita Rasulullah SAW, biarlah kalau kita nak gila, kita tergila-gilakan Rasulullah SAW. Tak payah kita gilakan orang lain. Baik. Jadi itu ialah antara apa yang berkenaan dengan apa dia, sunnah Rasulullah SAW. Macam Sayyidina Anas kan, radhiyallahu anhu. Beliau kata bila Nabi SAW makan, Nabi SAW suka labu. Beliau tengok Nabi SAW macam cari-cari labu, baginda makan dalam talam tu. Baginda makan dalam talam tu, baginda makan cari-cari labu, Rasulullah SAW cari labu, Rasulullah makan. Beliau kata sejak itu beliau pun suka makan labu. Kerana kekasihnya suka makan labu, Rasulullah SAW. Baik, hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50, kana ahabba mastatara bihi lihajati, kana ahabba mastatara bihi lihajati sallallahu alaihi wasallam hadafun aw haishu nakhlin. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Baik. Dalam hadis ni, sebenarnya hadis ni panjang, tapi ni hadis ni dipotong. Hadis ni ialah hadis yang dipotong. Baik. Maknanya tempat lah, kita kata tempat. Antara tempat yang paling baginda SAW suka untuk berselindung ketika qada hajat. Mana tempat yang paling disukai oleh baginda SAW untuk berselindung bagi qada hajat ialah apa kita kata hadaf. Hadaf ni maksudnya apa-apa tempat yang timbul, atau kita kata kawasan tanah yang tinggi ataupun bangunan yang tinggi. Atau haishu nakhlin. Haishu nakhlin ialah apa dia? Iaitu kita kata dalam kebun kurma. Dalam kebun kurma. Dalam kebun kurma. Jadi hadis ni ialah hadis yang lebih panjang, tapi hadis ni diriwayatkan secara ringkas oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih. Saya ulang semula terjemah dia, iaitu mana tempat atau kawasan yang paling Rasulullah SAW suka untuk berselindung bagi qada hajat ialah apa-apa bangunan ataupun tanah yang tinggi. Atau tanah yang tinggi. Okey, itu satu, hadaf. Itu terjemahan bagi hadaf. Awaha isu nakhlin, atau juga kebunku kurma. Kita kata kebunku kurma. Jadi ini hadis ni riwayat Imam Ahmad, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud dan riwayat Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Ini ialah hadis yang mana bagi tahu bahawa
Rasulullah SAW bila baginda qada hajat, baginda akan pergi berselindung. Dan ini memang sunnah lah. Di antara sunnah Rasulullah SAW ialah bila buang air, ialah baginda SAW akan pergi jauh. Satu baginda akan pergi jauh. Dan satu lagi ialah baginda SAW akan berselindung. Maknanya apa dia? Maknanya baginda akan baginda akan berselindung supaya baginda SAW tidak dilihat ketika buang air. Jadi ini kalau zaman kita ini ialah kita dalam tandas kan, memang tandas kita tutup. Maka untuk zaman kita ini selesailah. Maknanya perkara zaman kita ini memang kita amalkan. Kita buang air dalam bil air, jadi dia tutup pintu. Maka dah memang amalkan sunnah tersebut. Tapi zaman dulu mereka tak ada tandas macam sekarang. Jadi sebab itu kalau zaman dulu, bila mereka nak pergi buang air, maka mereka terpaksa pergi buang air jauh ke satu tempat. Tapi jadi Nabi SAW bila baginda buang air, baginda tunjukkan apa dia, baginda akan cari macam contohnya bukit ke, ataupun ada macam kawasan macam bangunan yang agak tinggi, mana yang boleh berselindung di sebaliknya, maka baginda SAW akan berselindung di sebalik bukit tersebut ataupun di sebalik bangunan tinggi tersebut. Itu terjemahan bagi hadaf. Akan ahabba mastatrabi li hajati hadafun. Hadafun tu boleh terjemah dengan kawasan bukit tinggi atau boleh juga terjemah dengan bangunan yang tinggi. Mana apa-apa benda yang timbul, benda yang ada meninggi pada kawasan bumi, maka itu dipanggil hadaf. Atau satu lagi haishun nakhlin. Haishun nakhlin di sini maksudnya iaitu kebun kurma lah, maksudnya di sebalik timbunan. Di sebalik apa? Di sebalik di dalam kebun kurma. Ini maksudnya kan bila pokok kurma banyak, jadi Nabi SAW macam berselindung, bila tak nampak kan. Mana kalau orang dari jauh, kerana penuhnya pokok kurma, orang tu tak nampak. Jadi baginda SAW pergi jauh, maka baginda SAW akan buat air di sana. Dia zaman dulu mungkin mereka tak tanam pokok kurma macam kita tanam sekarang. Sekarang kalau kita tengok pokok kurma, mereka tanam tu macam kita tengok macam kebun getah apa semua kan. Dia ada tanam dari jarak-jarak. Mungkin zaman dulu mereka tak tanam macam tu. Mungkin mereka tanam rapat-rapat saja. Jadi baginda SAW akan pergi jauh untuk buang air. Dalam di sebalik kebun kurma. Jadi hadis ini riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Baik, hadis ke-51. Hadis yang ke-51. Kana akhaffan nasi salatan, kana sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamam. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i an Anas radhiyallahu taala anhu. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ringkas solatnya dengan sempurna. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ringkas solat baginda, tetapi apa? Fi tamam. Fi tamam ni maksudnya orang yang paling ringkas solat baginda dengan dalam keadaan sempurna. Okey, baik. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i daripada riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni, ada hadis ni adalah hadis sahih. Macam hadis tadi pun ada 50 juga. Hadis yang 50 tadi ada sahih dan hadis ni juga adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmizi dan juga Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Baik. Jadi hadis yang ke-51 ni beritahu bahawa adalah Nabi SAW orang yang paling ringkas solatnya tetapi sempurna. Bolehlah terjemah begitu. Tetapi sempurna. Baginda SAW orang yang paling ringkas solatnya tetapi sempurna. Jadi bagaimana ni? Ini hadis ni, para ulama kata, mengikut dalam syarah hadis, ialah ketika baginda SAW jadi imam. Maknanya dalam solat berjemaah. Bukan solat secara bersendirian. Maknanya baginda SAW punya solat paling ringkas tetapi sempurna. Ini bila? Dalam solat berjemaah. Bukannya dalam solat bersendirian. Bukan dalam solat
bersendirian. Jadi bila tetapi kenapakah perawi ni, iaitu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa fi tamam, tetapi sempurna. Kerana bila disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat ringkas, mungkin ada orang ingatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai solat sampai begitu laju. Laju betul. Tapi beliau sebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya solat ringkas, tetapi ialah dengan sempurna. Ini ialah apa dia? Ini ialah dalam solat berjemaah. Jangan salah faham, ini bukan solat berseorangan, dalam solat berjemaah. Kenapa? Nabi SAW bila baginda solat berjemaah, baginda meraihkan makmum. Mana supaya makmum tak berat. Tetapi kalau kita lihat pun, baginda SAW punya solat ni sebenarnya pertengahan. Walaupun kita kata dalam hadis ni ringkas, tapi kalau kita tengok, dalam hadis, apa yang Nabi SAW baca? Kalau kita lihat, macam dalam solat subuh, ataupun dalam solat zuhur juga disebutkan, baginda baca panjang juga. Bukanlah pendek sangat. Dalam hadis tu ada sebutkan bahawa baginda SAW dalam solat subuh, baginda ada baca panjang juga. Bahkan dalam solat-solat yang berjemaah lain pun, baginda SAW ada baca panjang juga. Jadi ini menunjukkan bahawa ni sahabat radhiyallahu anhu meriwayatkan. Bila mereka riwayatkan Nabi SAW punya solat ringkas, tapi kita juga kena tengok apa yang Nabi SAW baca dalam solat berjemaah. Kalau kita tengok apa yang Nabi SAW baca, kadang bermuka, maknanya dalam beberapa muka surat juga. Ini ada disebutkan dalam hadis, kan? Terutama dalam solat subuh, disebutkan bahawa Nabi SAW membaca Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ni ialah daripada surah Al-Hujurat sampailah kepada surah Al-Mursalat. Baginda baca dalam solat subuh. Secara umum, kalau kita tengok surah-surah tu, ialah muka surat ni ialah dalam lebih kurang 2 muka surat, 3 muka surat juga. Nabi SAW baca. Sembahyang subuh berjemaah. Jadi Nabi SAW punya solat ringkas. Tapi kalau kita lihat, apa yang Nabi baca pun sebenarnya agak panjang juga. Tapi kita kena lihat, siapa zaman tu yang hidup? Orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW adalah semua para sahabat. Mereka ialah orang yang benar-benar khusyuk, insya-Allah kita baca, orang yang benar-benar khusyuk dalam solat mereka. Maka kalau bagi mereka, jadi macam saudara kita beritahu juga, Nabi SAW juga baca dengan tertil. Walaupun dalam hadis diberitahu bahawa Nabi SAW punya solat paling ringkas, tapi kita tahu itu bagi sahabat. Bagi sahabat. Maknanya kalau kita tengok, Nabi SAW sembahyang subuh, kadang mungkin Nabi baca 3 muka, 4 muka. Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal tu Hujurat, juzuk 26, sampailah ke Mursalat. Walaupun ada sikit perbezaan pada penentuan surah tersebut. Tapi kalau kita tengok surah tersebut, ialah kalau kita tengok surah tu, daripada juzuk sekian ke juzuk sekian tadi, yang saya kata Tiwal Mufassal itu, ialah surah tersebut juga agak panjang. 2-3 muka surat, 3-4 muka surat. Hari ni sembahyang subuh, kalau kita tengok kadang, imam baca 1 muka surat pun kadang tak susah nak dapat. Kadang imam baca setengah muka surat, dan lepas tu rakaat kedua setengah muka surat. Kadang-kadang itu kalau imam hafiz lah atau banyak hafal Quran. Itu kadang orang kata dah lama. Tapi itu kita kena faham. Juga satu lagi, macam saudara kita juga ada komen, Nabi SAW juga baca dengan tertil, itu adalah sudah pasti. Bacaan Nabi SAW bukan panjang, bukan laju-laju. Jadi kalau kita perhatikan balik apa yang Nabi baca dan apa yang sahabat riwayatkan, ini ialah sahabat riwayatkan ini ialah berdasarkan pada keadaan mereka. Mereka bagi tahu Nabi SAW orang yang paling ringkas sembahyang berjemaahnya. Tapi bagi mereka, entah. Saya tak kata pasti. Tapi kalau kita ikut Nabi SAW baca 3-4 muka surat sembahyang subuh, entah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sembahyang subuh dengan Nabi, entah mungkin 20 minit. Entah silap-silap setengah jam. Tapi bagi para sahabat, itu ringkas betul. Itu ringkas betul. Kerana bagi mereka, solat lama itu pun bagi mereka sekejap. Boleh jadi begitu. Kerana apa saya cakap begitu? Kerana saya sampaikan begitu. Sebab satu, kita tengok pada cara baca Nabi SAW. Satu.
Yang kedua ialah apa dia? Yang kedua ialah kalau kita tengok balik apa yang Nabi baca dalam sembahyang berjemaah yang sahabat radhiyallahu anhu riwayatkan dalam hadis. Bukanlah pendek mana. Bukan sampai kata baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Tak. Nabi SAW tak baca qul huwallahu ahad. Bukan tak baca. Maksudnya kalau solat sembahyang subuh. Maknanya bukanlah itu bacaan Nabi macam kalau kita kan. Kita kena baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau sembahyang maghrib, ya Nabi SAW waktu tu Nabi SAW sembahyang ringkas. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum, mana ada sahabat riwayatkan bahawa Nabi SAW sembahyang maghrib bagi dia baca qisar mufassal. Sembahyang maghrib. Qisar mufassal apa dia? Qisar mufassal ialah daripada wadduha ke bawah. Wadduha tu sampai ke bawah, itu qisar mufassal. Sembahyang maghrib. Tapi sembahyang lain adanya tiwalul mufassal lah, adanya qisarul mufassal. Dan kalau qisarul mufassal juga yang Nabi SAW ada baca sembahyang isyak. Sembahyang isyak. Qisar mufassal. Nabi SAW baca sembahyang isyak iaitu daripada An-Naba' tu Ahmad Sa'alun sampailah sebelum wadduha. Iaitu surah Al-Lail. Itu. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada baca sembahyang isyak, baginda ada pernah baca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq. Rakaat pertama surah Al-Buruj, rakaat kedua surah At-Tariq. Okey, kita tengok juga Nabi SAW sembahyang raya. Nabi baca surah Qaf. Kan? Nabi baca surah Al-Qamar. Kan? Jadi surah tu panjang tu. Qaf, Al-Qamar. Nabi SAW sembahyang Jumaat. Nabi baca apa? Nabi SAW baca surah Al-Jumu'ah dan Nabi SAW baca surah Al-Munafiqun. Sembahyang Jumaat. Panjang. Tapi kadang-kadang Nabi SAW juga ada baca sembahyang, ada juga baca surah Sabbih isma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu juga kalau kita tengok pun satu muka surat setengah. Jadi kalau kita tengok bahawa Nabi SAW punya sembahyang raya pun bagi dia baca panjang juga. Tapi bagi para sahabat itu adalah pendek. Maknanya para sahabat mungkin sembahyang bagi mereka setengah jam, itu bagi mereka adalah juga pendek. Maknanya itu juga adalah pendek. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah kita kalau kita baca hadis ni bahawa Nabi SAW punya solat paling ringkas tetapi sempurna ialah sebenarnya bukan ringkas macam kita betul. Bukan macam ringkas macam kita solat 2 rakaat Allahu Akbar, kita baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Bukan begitu, sampai tak begitu ringkasnya. Tapi juga sebenarnya agak panjang. Ringkas mereka, tapi bagi kita pun dah panjang betul. Inilah apa yang dapat difahami. Wallahu alam, tapi ini adalah apa yang dapat difahami. Kenapa? Bila kita akan dapat faham bila kita tengok pada apa yang Nabi SAW baca juga. Maka barulah kita dapat faham bahawa sebenarnya ringkas-ringkas pun bukan ringkas mana. Tapi ringkas menurut para sahabat. Tapi itu pun satu lagi, ringkas itu ialah apa dia? Saya sebutkan tadi dalam solat berjemaah. Mungkin solat berjemaah Nabi mungkin 20 minit, mungkin setengah jam, entah. Mungkin paling-paling pun 15 minit. Atau mungkin 20 minit. Atau mungkin juga sampai setengah jam. Sampai ke setengah jam. Tapi itu bagi para sahabat, itu apa dia? Itu bagi para sahabat ialah begitu ringkas. Tapi kalau Nabi SAW solat sendiri, dia punya panjang dia, Allah dia maha tahu. Okey, baca lagi. Okey, jadi hadis ni, hadis yang riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai. Ini hadis yang last kita baca. Okey, kana afkhaffan nasi salatan 'ala nas wa atwalan nasi salatan li nafsihi. Rawahu Ahmad rawahu Ahmad. Sebentar tuan-tuan Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Rawahu Abu Ahmad wa Abu Ya'la an Abi Waqid. An Abi Waqid radhiyallahu anhu. Okey. Hadis yang ke-52 adalah baginda SAW orang yang paling ringkas solatnya mengimami orang ramai. Ini hadis ni seolah menjelaskan hadis yang di atas. Adalah baginda SAW orang yang paling ringkas solatnya ketika mengimami orang ramai. Dan baginda SAW orang yang paling panjang solatnya ketika bersolat bersendirian. Hadis ini riwayat Ahmad dan riwayat Abu Ya'la daripada diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Waqid radhiyallahu anhu.
Saya ulang semula terjemahan hadisnya. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ringkas solatnya ketika mengimami orang ramai. Dan baginda orang yang paling panjang solatnya ketika solat bersendirian. Ketika solat untuk dirinya. Kalau ikut hadis ni, linafsihi. Linafsihi itu maknanya solat untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la daripada Abu Waqid. Daripada Abu Waqid radhiyallahu taala anhu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni menjelaskan hadis yang di atas. Iaitu apa dia? Nabi SAW punya solat ialah ketika mengimami orang ramai, baginda SAW solat begitu ringkas. Tapi saya dah jelaskan pun ringkas-ringkas dia pun bukan macam ringkas kita. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling ringkas solatnya. Nabi SAW orang yang paling ringkas solatnya ketika mengimami orang ramai. Jadi, tapi Nabi SAW punya solat ringkas pun juga sempurna. Okey, macam atas tadi beritahu. Tetapi sempurna. Sempurna apa maksudnya? Makna tamakninah dan rukun-rukun yang lain semua ditunaikan dengan sempurna. Okey, itu solat ketika bersendirian. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam solat, maaf. Itu ketika solat berjemaah. Baginda solat ringkas. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam solat secara bersendirian, solat secara bersendirian maknanya tahajud, waktu malam, baginda sallallahu alaihi wasallam solat begitu panjang. Begitu panjang. Kalau kita baca dalam hadis bahawa Nabi SAW pernah solat. Baginda solat malam dia kerana 11 rakaat. Kadang-kadang 13 rakaat. 2 rakaat. Dan Nabi SAW solat panjang. Itu adalah hadis begitu bahawa Nabi SAW solat sehingga kaki baginda pecah-pecah. Hatta tafattarat qadamah. Pecah-pecah kaki Nabi. Bukan bengkak, bahkan pecah-pecah. Kerana boleh jadi baginda berdiri di atas pasir ataupun di atas tempat yang sejuk. Menyebabkan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Kerana berdiri terlalu lama. Kan dia kalau kata berdiri sekejap tak pecah-pecah ada. Tapi bila berdiri terlalu lama sampai pecah-pecah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada satu malam. Sahabat tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mula baca. Rakaat pertama lepas Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Baqarah. Lepas habis Al-Baqarah baca surah Al-Baqarah. Beliau ingat bahawa Nabi mungkin sampai 100 ayat Nabi berhenti. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Lepas habis Baqarah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pula Ali Imran. Lepas habis Ali Imran Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pula pada surah Al-Maidah. Lepas tu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Kan kalau kita kira-kira dalam sahabat tu kata oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat begitu panjang. Pertama, Nabi SAW solat tertil. Pertama, baca tertil. Yang kedua, ialah Nabi SAW dalam hadis tu beritahu, ketika sampai dekat ayat rahmat, Nabi doa rahmat. Doa lagi. Kemudian ketika Nabi SAW sampai dekat ayat azab, Nabi SAW doa, Ya Allah, dijauhkan daripada azab tersebut. Kemudian ada lagi tasbih-tasbih Nabi SAW baca. Bila Nabi SAW rukuk begitu lama. Sujud begitu lama. Bila Nabi SAW lakukan demikian, maka sahabat ni pun tak dapat nak teruskan solat. Akhir sahabat tu pun telah berhentikan solat dia, tinggalkan Nabi SAW. Kalau kita lihat berapa lama Nabi SAW solat malam tu? Nabi SAW solat lebih kurang baginda baca dalam satu rakaat dekat 5 juzuk. Sebab Baqarah je dekat Nabi SAW baca apa dia? Baqarah dah 2 juzuk lebih. Dan Nabi SAW baca Ali Imran. Lepas tu Nabi SAW baca pula Al-Ma'idah. Dalam satu rakaat Nabi SAW baca dekat 5 juzuk. 5 juzuk solat malam. Mana taknya sampai pecah-pecah kaki Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau Nabi SAW solat bersih lagilah panjang. Begitu panjang dan kita tak mampu nak ikut. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Jadi kerana itu bila tengok solat Nabi SAW waktu malam begitu panjang, sampaikan sahabat nak ikut pun tak boleh nak ikut, isteri Nabi SAW nak ikut pun tak mampu nak ikut. Adalah hadis kan, riwayat Saudah radhiyallahu anha, Nabi SAW sujud begitu panjang, sampai akhirnya beliau tak mampu nak ikut Nabi SAW. Jadi, sampaikan Sayyidatina Alhamdulillah. Sampaikan Nabi SAW
bila tengok bila itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya kepada Rasulullah, "Wahai abang, wahai Rasulullah, kenapa abang buat macam ni? Sedangkan abang ni tak ada dosa. Kalau ada pun Allah dah ampunkan dosa dulu, dah ampunkan dosa akan datang." Maksudnya Allah Ta'ala abang tak berdosa. Kalau ada sekali pun Allah ampunkan dosa dulu dan dosa akan datang. Tapi apa jawab Nabi SAW? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah patut aku menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala? Jadi itu keadaan ibadat Rasulullah SAW pada waktu malam. Solat baginda SAW pada waktu malam. Kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW kalau solat secara berjemaah pun agak panjang juga sebenarnya. Walaupun dikatakan oleh sahabat sebagai ringkas. Tapi kalau baginda solat sendiri begitu panjang dia, maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Baik, kemudian tadi ada riwayat, tanya riwayat Imam Ahmad. Hadis tadi tu ialah riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dan riwayat Abu Ya'la daripada Sayyidina Abu Waqid. Abu Waqid dal. Daripada Sayyidina Abu Waqid radhiyallahu taala anhu. Riwayat Sayyidina Abu Waqid radhiyallahu taala anhu. Baik, sampai situ dahulu. Kemudian ada ditanya ni. Apa yang ditanya ni, bagi pada tabi'in solat sunat ada yang ke 300 rakaat. Macam Imam Ahmad rahmatullah alaih juga dikatakan bahawa beliau solat 300 rakaat sebelum diseksa. Selepas diseksa 150 rakaat. Surah apa yang mereka baca? Zahirnya ialah mereka baca surah-surah pendek. Zahirnya kalau tabi'in yang mana mereka solat banyak mereka solat yang mana beratus rakaat itu ialah mereka baca surah pendek. Mereka baca surah pendek. Macam ada juga sahabat kan yang mana baca surah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian sahabat tu ulang-ulang Qul Huwallahu Ahad. Itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sahabi yang pernah lakukan demikian. Jadi bermakna kalau ada tabi'i yang ni mereka baca surah-surah pendek. Mereka baca surah-surah pendek. Boleh jadi mereka solat demikian ialah untuk banyakkan qiyam. Maknanya kerana satu ialah solat panjang, qiyam ni lama. Dan di dalamnya iaitu mendapat pahala bacaan yang panjang. Itu satu sudut. Dan ada juga sudut yang lain juga untuk banyakkan pahala ialah memperbanyakkan qiyam. Kerana qiyam juga ialah maknanya bila banyak rakaat maka akan jadi banyak qiyam, maka dapat pahala. Kat situ. Jadi sama ada dia ada dua cara. Satu ialah panjang qiyam. Dan panjang qiyam iaitu dengan panjangkan bacaan. Satu panjang qiyam, maka situ pahala. Tapi satu lagi cara ialah dengan banyakkan qiyam. Maka itu juga satu pahala yang lain. Jadi kalau kita lihat, boleh jadi juga maknanya ada setengah para ulama, maknanya tabi'in bahkan para ulama yang mereka solat tak banyak rakaat. Mungkin kadang-kadang mungkin 10 rakaat atau mungkin 11 rakaat tapi panjang qiyamnya. Tapi ada juga yang mana mereka ambil fadilat dari sudut lain. Iaitu apa dia? Mereka banyakkan qiyam. Kerana setiap satu qiyam tu ada pahala yang berbeza-beza. Jadi dia lebih kurang macam ini pun pahala banyak, ini pun pahala banyak. Tapi dia ada sudut yang berbeza. Yang ini pahala banyak ialah dengan panjangnya qiyam. Iaitu dengan bila panjang qiyam maka akan jadi panjangnya qiraat. Panjangnya bacaan tilawah tu. Tapi satu lagi iaitu panjangnya, banyak pahala ialah melalui banyaknya qiyam. Kan bila 300 rakaat, 300 qiyam. Kan? Qiyam tu berdiri tu. Dan menurut ulama fiqh, mana antara fuqaha juga menyebutkan bahawa solat yang afdal iaitu dalam bahagian solat ni ialah qiyam. Maka untuk dapatkan fadilat qiyam tu mereka banyakkan qiyam. Berdiri kan dalam solat tu. Baik, wallahu alam. Semoga apa yang kita baca hadis pada malam ni Allah Taala terima dan Allah SWT jadikan sebagai sebab kita semakin hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya saya dalam permusafiran kerana tu tak dapat nak hadir kuliah malam-malam ini di Azin. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
Wallahu alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.